Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tanda? Ada. Baca kitab dah. Hah? Yang bulan lepas dah baca kitab belum? Tak lagi? Yang bulan lepas ada baca kitab lah. Tak lagi? Ya, yang 6 perkara tak habis lagi tak? Lagi. Yang ke berapa dah? Tak ingat. Tak ingat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم اجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung dengan perbualan antara Syaqiq rahimahullah ta'ala dengan Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala, yang mana perbualan ataupun perbincangan di antara dua orang sahabat yang telah berpisah lebih kurang 30 tahun. Jadi bertanya dengan Syaqiq kepada Hatim al-Asam, selama 30 tahun apakah yang engkau pelajari? Lalu jawab Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala, sepanjang 30 tahun tersebut aku mempelajari 6 perkara yang sekiranya aku beramal dengan 6 perkara tersebut, nescaya dapat menyelamatkan aku daripada fitnah dunia. Kita baca lebih kurang 4 dah. 4 dah. Yang pertama mengenai rezeki. Yang pertama secara ringkas mengenai rezeki, yang mana kata
Hatim Al-Asam, aku melihat kepada firman Allah Ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Yang bermaksud tidak ada suatu binatang yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah memberi rezeki ke atasnya. Jadi aku lihat, kata Hatim, antara binatang yang melata di atas muka bumi termasuk aku. Termasuk aku. Jadi, apa yang telah ditentukan untuk aku akan sampai kepadaku. Allah jamin dah beri rezeki. Jadi apabila perkara tersebut memang dah ditentukan, Allah jaga, Allah beri rezeki, apa yang telah ditulis rezeki untuk aku akan sampai. Sehingga kan aku melihat sebesar-besar gajah, maka cukup makannya. Aku melihat selemah-lemah nyamuk, maka ia juga mempunyai rezekinya. Allah beri semua. Kalau dengan binatang seumpama itu pun Allah beri rezeki, takkanlah aku seorang hamba, seorang khalifah. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak Adam lebih daripada makhluk yang lain. Takkan Allah tak jamin rezeki. Jadi aku yakin rezeki aku ada, maka aku bersibuk-sibuk dengan ibadat dan aku tidak kisah selain daripadanya. Itu pertama. Secara ringkas. Yang kedua, kata Syakik rahimahullah ta'ala, ya Allah, sebaik-baik fahaman yang aku dapat. Sebab apa? Sebab ada orang yang sibuk masanya dengan kerja sehingga melupakan dengan ibadah. Sedangkan rezeki, mencari rezeki yang kita menyibukkan diri itu telah ada bahagian yang dijamin oleh Allah. Manakala ibadah terserah kepada diri kita. Tetapi ada orang sibuk dengan dunia tetapi meninggalkan dengan akhirat. Yang kedua, aku tengok, kata dengan Syakik, ya Allah, sebaik-baik fahaman. Apakah yang kedua? Kata Syakik rahimahullah ta'ala, yang kedua aku melihat firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Maka aku melihat semua orang beriman itu saudaraku. Dan saudara sepatutnya melakukan perkara kebaikan. Yashfaq, ada kasihan belas terhadap saudaranya yang lain. Maka aku tengok permusuhan antara manusia asalnya hasad, dengki. Maka aku berusaha sehingga terkeluar hasad itu daripada hatiku. Sehinggalah ketika itu hatiku dalam keadaan sekiranya menimpa seseorang beriman di masyrik, di timur, nescaya ja'atu, aku mengambil berat seumpama ia menimpa diri aku sendiri. Sekiranya ditimpa dengan kebaikan kepada seseorang Islam di barat, nescaya aku akan rasa senang dan gembira seolah-olah ia menimpa diri aku sendiri. Sampai tahap tu. Yang kedua, kita orang beriman yakin dengan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Tahap mana saudara? Kata Hatim, orang lain yang mendapat kejayaan serupa kita dah dapat. Orang lain tu siapa? Kenal? Tak kenal. Habis tu yang kamu gembira juga sebab dia orang Islam. Situ sahaja. Jauhnya pangkat persaudaraan yang difahami dan diterap di dalam diri Hatim Al-Asam. Sehingga kan dia cuba tak nak ada cemburu, rasa dengki terhadap kejayaan orang Islam yang lain. Cemburu tak sepatutnya kepada saudara. Kalau adik kita mendapat kejayaan, suka tak? Suka. Seumpama kita dah. Nah, abang kita kerja doktor, kita rasa hebat tak? Kita bukan doktor.
Rasa hebat tu. Oh, rasa hebat. Habis aku dah tahu. Dia pula bersungguhnya. Habis dia relax saja. Tak rasa suka. Begitulah orang Islam yang lain. Seumpama abang aku. Seumpama adik aku. Seumpama kakak aku. Saudara. Allah kata. Jadi seumpama menipu diri aku sendiri. Kalau orang Islam yang di tempat lain susah. Aku juga rasa gelisah. Kita tak sampai tahap tu lagi. Tak. Tak sampai lagi. Sepanjang hari dengan sukaria. Tak. Ada tak rasa gelisah, ya Allah. Kesiannya orang Islam rahimah masih tidak dapat pulang ke kampung halaman. Walaupun dah nak hari raya semula dah. Tak rasa? Adakah rasa setiap hari, ya Allah, 2-3 orang pula saudara kita di Palestin dibunuh oleh orang Yahudi, tentera Yahudi. Ada tak kita rasa seumpama itu? Tak ada. Ada. Ni Hatim Al-Assam dia kata, siapa orang kamu tak kenal, negara lain, bangsa lain yang menerima musibah, asalkan ia Islam, maka kamu juga merasa seumpama ditimpa musibah. Nak terap siapa tahap tu dalam hati. Tu yang kedua, kita dah bahas panjang dah dahulu. Ni'ma ma fahimtu, sebaik-baik fahaman yang aku dapat. Apakah yang ketiga? Maka yang ketiganya dengan yang keempatnya, maka masuk yang kelima. Faqala lahu Syaqiq. Apabila diterangkan dengan yang keempat, ni'ma ma fahimtu, sebaik-baik fahaman yang aku dapat. Famal khamisah, apakah yang kelima? Kalau diamalkan, dapat menyelamatkan kita daripada fitnah dunia. Daripada keseronokan dunia sehingga akan melupakan akhirat. Itu fitnah dunia. Sehingga akan melayan dengan keinginan nafsu kita terhadap kemewahan, keseronokan, kelazatan dunia. Sehingga terhalang daripada akhirat. Itu fitnah dunia. Sehingga terabai dengan ibadat semata-mata kerja. Itu fitnah dunia. Sehingga akan terhalang dengan pahala semata-mata nak ikut kehendak anak isteri. Itu fitnah dunia. Banyaklah. Jadi apakah yang kelima yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah dunia? Kata Hatim Al-Assam, nazartu, aku melihat, fawajadtu likulli insanin baita, maka aku dapati bagi setiap manusia ada rumah. Ada rumah. Aku tengok orang ni ada rumah. Tak? Orang mana-mana susah pun dia ada rumah. Paling tidak dibuat daripada kotak rumah dia. Ada orang kahwin dengan orang Bangladesh. Tak, tengok semak abang lah dia kata. Tak semak kahwin. Bila balik kat Bangladesh, ya Allah, susahnya hidup. Ada yang kena seumpama itu. Tak, tengok semata-mata dengan rupa tuan, kahwin, balik kat sana, Allah. Tetapi ada rumah, ada daripada kotak. Rumah juga. Aku tengok semua orang ada rumah. Wala budda lil baiti minal imar. Dan tidak dapat tidak. Bagi setiap rumah mesti diimarahkan. Mesti dihidupkan. Mesti diserikan. Mesti dihias. Mestilah rumah. Rumah siapa-siapa sekalipun. Mesti dia cuba hidupkan suasana rumah dia. Tak padan dengan kipas. Orang letak aircon. Dinding saya, okey beres dah. Orang beli pula gambar. Apa sekira-kira dengan gambar? Nak hias. Nak suruh ceria rumah. Bukan apa. Cat dah elok dah. Warna putih. Nak letak warna kuning pula. Kenapa tak ada nak hias? Kalau cat putih, boleh tidur tak? Boleh. Tak ada masalah. Kalau cat putih agak-agak, orang boleh masuk. Tak boleh juga. Habis kenapa cat kuning? Nak imarahkan rumah. Bagi setiap orang dia akan hias rumah dia. Tak padan. Tangga dah ada dah. Ketuk. Letak mozaik pula. Lepas 2 tahun mozaik ketuk. Letak mozaik lain pula. Kenapa mozaik dahulu tak boleh naik ke? Boleh. Nak selesa lagi. Maka apabila aku lihat semua orang ada rumah. Dan rumah itu diimarah.
makan, maka aku lihat rumah aku adalah kubur. Kubur rumah aku. Sebab itu apabila kita pergi ke kubur pun, Nabi suruh beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wa yarhamallahul mutaqaddimin wal mutaakhirin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wa selamat sejahtera wahai ahli rumah. Tengok. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai ahli rumah. Tuan rumah. Setiap orang duduk dalam rumah dia. Dah. Sebab tu kita pergi ke kubur, yang itulah rumah yang antara rumah yang lama yang kita akan duduk. Manakala rumah kat sini sekejap sahaja, kemudian apabila kita meninggal orang lain pula duduk. Manakala rumah tu biasanya lama. Tahap lama walaupun setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan rumah kita tu orang boleh masuk lah. Kubur kita tu boleh letak orang lain dah pula. Apabila berlaku tanah perkuburan yang penuh dah contoh. Tiba-tiba susah nak buka ada kawasan rumah orang, ganggu orang pula. Tak ada dah ruang. Ataupun nak buka perlukan duit yang banyak. Tak ada duit ketika nak buka. Habis apa masalah? Tidak berlaku masalah di dalam Islam masalah perkuburan. Oleh kerana apa? Setiap orang hanya berhak tempoh 6 bulan sahaja bagi tanah yang diwakafkan. Lain kalau tanah sendiri. Kita tanah kat mana? Tanah sendiri ke tanah wakaf? Tanah wakaf tak? Tanah wakaf. Kecuali raja-raja. Kerabat-kerabat. Tu tanah sendiri. Biasanya. Kubur raja-raja sahaja. Tu nak buat macam mana? Kita tanah sendiri tak? Tanah wakaf. Apabila tanah wakaf, boleh buat hak milik sendiri? Tak boleh. Boleh tak kita nak halang orang tak boleh guna tanah wakaf tersebut? Boleh halang? Tak boleh. Habis yang kamu buat binaan atas kubur tanah wakaf tu kenapa? Kamu halang orang guna tu tanah tu. Yang sepatutnya lebih kurang 2,000 kubur ataupun 500 kubur penuh dah. Masing-masing dia buat binaan hari ni. Orang lain nak tanam susah dah. Kamu menghalang hak orang lain. Oleh kerana tanah itu tanah wakaf. Sebab itu kata ulama, tanah wakaf apabila didirikan binaan yang kekal ataupun suatu binaan yang sukar untuk dialih, maka hukumnya haram. Tak payah. Nak tepah mahal-mahal habis 2-3 ribu, boleh dosa. Buat apa? Untuk ayah aku, ayahmu ambil 3,000 ni, okey. Ada nak buat tahfiz 500. Okey, buat masjid 500. Okey, pondok orang nak belajar 500. Pahala kekal masuk. 3,000 berapa tepat kita boleh masukkan dana pahala untuk si mati. Buat binaan 3,000, apa dapat? Dosa. Siapa dapat dosa? Kita, bukan si mati. Sebab itu dalam kitab fiqh disebut kadar tempoh yang haram digali kubur tersebut ataupun diganggu 6 bulan. Selepas 6 bulan biasanya hanya tinggal tulang sahaja. Kalau kita gali-gali ada terkorok sahaja. Ada terkorok, ya? Boleh pakai balik. Tulang tu letak di tepi. Jangan letak atas wakaf. Beratur pula. Bila gali-gali ada tulang, kata ulama sepah ke tepi. Sepahkan ke tepi. Sudah dah. Orang lain pula nak sewa ni. Letak tepi, letak orang lain. Kalau di Mesir ni dunia dia kebanyakan pada pasir. Apabila padang pasir nak gali kubur supaya kita tak boleh. Gali-gali tertambuh ke kamar. Lalu dia buat binaan. Ni lebih kurang luas ataupun lebih kurang bagi 2 lah surah kita ni. Dia gali ke dalam tanah, dia buat binaan. Ni dalam tanah. Contoh, atas tu daratan.
Atas nu jalan rayanya, rumah orang duduknya. Bawah ni tempat ditanam jenazah. Dia tanam macam mana? Dia tak gali juga. Nak gali dalam pasir juga. Jadi diletakkan sahaja. Letak atas. Letak mengiring hadap kiblat adalah cara dianya. Okey, tinggal. Selepas beberapa lama, dia ada beberapa ruang. Nampak dah penuh dah, cari tempat mana yang dah kering dah tinggal tulang, dah tak ada isi semua sekali. Sepah ke tepi, letak pula jenazah lain. Kalau Ustaz Fadhal, tanya Ustaz Fadhal, dia biasa pernah masuk dalam kubur tu. Masuk dalam kubur. Kubur dia binaan, turun tangga macam seumpama piramid lah. Tu kubur Fir'aun. Ni kubur orang biasa, dia buat luas. Kalau untuk Malaysia, dia ada kubur untuk rakyat Malaysia sahaja. Kata ceritanya semasa kita kat Mesir, ada 2 jenazah yang tak hancur. Ibu dengan anak dia ada hancur. Apabila orang cerita-cerita, dia antara perempuan baguslah perangai dia dan dia hafizah, orang yang hafaz Al-Quran. Walaupun dah setahun lebih pun, elok lagi. Basah-basah, segar-segar lagi. Dia dengan anak dia sekali. Dia mati melahirkan anak, wallahu a'lam. Cerita dia. Jadi, tengok kubur yang lain, okey. Sepah tulang ke tepi, letak jenazah yang baru. Dalam kitab Qulyubi pun disebut 6 bulan. Sebelum 6 bulan, haram dibongkarkan kubur. Kerana apa? Kerana masih lagi terkadang, masih tersisa dengan daging atau sebagainya. Sebab 6 bulan boleh dah sepah. Sebab tu, kalau kita betul-betul ikut dengan cara Islam, maka tidak timbul masalah tanah perkuburan semakin sempit. Yang jadi semakin sempit sebab masing-masing buat binaan. Tu elok lah. Elok kalau boleh. Kalau ada yang gancang nak buat binaan, tak payah. Paling tidak letak batu nisan. Letak batu nisan, letak nama, kita mudah nak ziarah. Tapi kalau ditakdirkan kubur penuh, orang ambil alih tempat kubur kita, redha je lah. Orang letak batu nisan kita kat tepi pagar, redha sudah. Sebab itu bukan hak kekal. Saya nak buat binaan juga, Ustaz. Tak kira. Anak cucu saya dia nak kena kubur datuk dia. Boleh, beli tanah lok. Beli tanah sendiri, tanam kat kubur tu. Anak beranak kita sahaja. Bagi dah. Ni. Abang cik dia. Ni. 1 lok. Berapa? 3 kali 6 kaki sahaja. Ni 1 lok. Nak bagi tanah lok ni kat anak cucu. Sila. Bagi kubur satu seorang. Ni tempat binaan, tempat rumah kekal selama-lama. Tidak menjadi masalah. Lawatan tetap boleh, tak ada masalah. Itu masih bekas tapak kubur ayah kita, yang tulang dia masih ke tepi, cuma berkongsi kubur. Itu sahaja. Tak ada masalah. Lagipun melawat ke kubur tu, Nabi suruh bukan semata-mata melawat ibu bapa kita. Kalau ayah kita tak mati lagi, datuk kita pulak kubur dia jauh. Kita saja duduk kat Selangor. Nak balik tu, dah balik dah. Dah ada kubur kat sini, bukan kubur datuk aku. Lepas tu tak payah pergi ke kubur. Dah. Kata Nabi, iksiru zikra. Apa dia ni? Kata Nabi, perbanyakkanlah kamu menziarahi kubur, sesungguhnya ia dapat melembutkan hati. Nabi suruh ziarah kubur. Kubur siapa? Tak kira kubur siapa. Semata-mata pergi ke kubur untuk ingat aku pun akan sampai ke sini. Bukan masalah kita pergi ke kubur. Maka ada kubur saudara mara kita, baru kita pergi ke sana. Kalau kita musafir jauh seorang, duduk kat England kerja. Ni kubur. Ni kubur apa dia ni? Muhammad bin Saleh. Contoh kita tahu orang Islam juga. Tak ada saudara aku dah ayah pergi ke kubur. Tidak. Tetap ada kelebihan menziarahi si mati di kubur.
Paling tidak orang dalam kubur dapat sedikit sebanyak faedah daripada kita. Yang kedua, dengan kebaikan yang kita buat tetap sampai kepada ibu bapa, datuk nenek kita walaupun kubur mereka kat lain. Yang ketiga, dapat mengingatkan kita kepada kematian yang menyebabkan kita tidak terlalu lalai dengan dunia. Yang keempat, melembutkan hati, menyebabkan ada pemakin untuk membuatkan kita semangat hendak melakukan ibadah. Dah ingat ni tempat aku akan kembali. Duduk lama kat sini seorang diri, tidak ada orang boleh tolong dalam keadaan gelap gelita ni tempat ni. Dunia tak apa, black out dalam rumah, keluar kat jalan terang lagi. Dah, black out nyamuk banyak. Okey. Tesco pukul 12 tutup. Pergi Tesco cerah terang benderang, tak ada masalah. Black out kat rumah sahaja. Dalam kubur. Tu. Jadi jangan semata-mata kalau kebetulan ada ibu bapa kita tu lagi baiklah. Orang panggil apa? Orang panggil kita masih melakukan kebaikan walaupun selepas ibu bapa kita mati. Ada sahabat tanya, Nabi suruh sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah selepas ibu bapa kita mati kita masih boleh berbakti kepada mereka? Lalu kata Nabi, boleh lagi. Antaranya yang saya ingat, kamu hubungkan silaturahim dengan kawan-kawan mereka. Antaranya masih boleh berbakti. Kamu ziarah kubur mereka. Tu tanda kita masih berbakti. Sambil ziarah, biasanya tak ziarah saja-saja. Kita akan baca juga paling tidak Al-Fatihah. Paling tidak dengan Qul Huwallah. Kita masih lagi berbakti. Apabila kita buat baik terhadap kawan-kawan ayah kita, kawan-kawan ayah kita akan memuji ayah kita. Dia tak puji kita. Ni anak siapa ni? Anak Pemuda Hasan. Allah, bagus ya. Allah pandai sungguh lah. Pemuda Hasan dulu jaga anak dia. Dia puji mula ayah kita. Bagus. Dia puji. Anak dia bagus. Memang patutlah sebab ayah dia pandai jaga. Naik. Kebaikan tu orang sebut terhadap ibu bapa kita. Masih lagi boleh berbuat kebaikan. Jadi aku tengok rumah aku kubur. Fashtaghaltu bi'imaratihi. Maka aku bersibuk-sibuk menghiasnya. Kalau setiap orang hias rumah dia, aku pun hias juga rumah aku. Mana? Kubur. Macam mana nak hias kubur? Dengan binaan? Tidak. Dengan bunga-bungaan? Tidak. Dengan pokok-pokok? Tidak. Dengan pagar yang indah? Tidak. Aku hiaskan isi dia rumah aku kat dalam tu. Aku sembahyang banyak-banyak, sembahyang itu menjadi lampu. Aku hias dia dengan perhiasan, tak kira lah dengan wirid, dengan zikir, dengan amal ma'ruf, nahi munkar, dengan sabar, dengan rendah dirinya. Semua sekali amal ibadat itu adalah hiasan. Makin banyak ibadat dilakukan, makin berseri kubur kita. Lagi banyak, lagi cerah. Wa hufratun min khafarin niran wa hufratun, sama ada boleh jadi ia satu lubang daripada lubang neraka dan boleh jadi ia satu lubang daripada lubang syurga, kata Nabi. Kubur dah masuk kat dalam tu akan dihimpit. Apabila semua orang masuk, kata sebahagian ulama, semuanya akan dihimpit oleh kubur. Cuma bagi mereka yang lebih kepada dosa dan maksiat, maka tulang-tulangnya akan berselang antara satu dengan yang lain. Ulai rusuk. Masuk. Seumpama kita kepit kat ragung lah. Kat alat kepitan tu. Wallah. Kalau kita macam mana orang? Kalau kayu pun boleh pecah. Ini orang letak. Itulah impitan kubur. Sebahagian daripada azab akhirat
tidak ada suatu azab di dunia dapat menandingi azab di dalam kubur, dan tidak ada suatu azab di dalam kubur yang dapat menandingi azab di akhirat, di padang mahsyar. Dan azab di padang mahsyar satu pun tidak dapat menandingi azab di neraka. Dia semakin berat, semakin berat, semakin berat. Tetapi bagi orang beriman, kata ulama, dihimpit juga. Cuma seumpama himpitan seorang ibu terhadap anaknya. Himpitan dengan penuh kasih sayang. Himpit dulu, kemudian dibukakan seluas-luasnya. Kabar gembira bagi orang yang mendapat keadaan sedemikian. Kena himpit juga. Itu pendapat sebahagian ulama. Jadi rumah aku kubur. Aku pun bersiap-siap menghias rumah aku. Kata Syaqiq rahimahullah ta'ala, ni'ma ma fahimtu, sebaik-baik fahaman yang aku dapat. Sebelum ni tak fikir pun rumah aku itu kubur. Tak ada nak fikir tak? Tak ada nak fikir hias kubur kita. Tak ada nak fikir. Kita fikir nak hias rumah. Hari-raya Aidil Fitri hari tu hias dah. Hari Raya Idul Adha, tukar lasih pula. Hari Raya Krismas, letak loceng pula. Pokok Krismas. Nak hias mata. Nak hias. Tak puas-puas dengan hias rumah. Faham sadisah, apakah yang keenam? Allah, bagusnya fahaman yang kamu beri, wahai Hatim. Apakah yang keenam yang dapat menghindarkan aku daripada fitnah dunia? Kata dengan Hatim Al-Asam, nazartu, aku perhatikan, aku lihat, aku tilik, fawajadtu likulli syai'in taliba, lalu aku melihat setiap orang, ada orang yang mencarinya. Ada orang cari kita. Bos, anak buah cari dia. Anak buah, bos cari dia pula. Ada orang cari. Nah, kita sehari-hari mesti ada berurusan dengan sesiapa. Paling tidak kita sebagai seorang ayah, anak kita akan cari. Kalau kita sebagai seorang anak, ibu kita akan cari. Kalau kita sebagai seorang isteri, suami kita akan menuntuti kita. Setiap orang aku tengok, tidak ada pun orang yang hidup seorang dia, tak ada orang yang datang bertemu dengan dia. Tak ada. Cuba tengok. Budak kecil, ada kawan-kawan dia yang datang. Orang dewasa, cara dengan orang dewasa. Geng basikal mari cari. Kenapa tak turun? Hujan dah berhenti dah, kayu dulu. Serau. Orang mari cari. Seumpama. Jadi aku lihat talibi, yang cari aku ada juga. Siapa? Malikil Maut. Kenapa orang tu cari kamu, orang ni cari kamu? Kalau kamu orang-orang ada pangkat lagi lah orang cari. Kan? Nak bisnes, nak projek, nak macam-macam. Aku pun ada orang cari. Cuma aku lihat yang semestinya yang datang bertemu dengan aku, Malikil Maut. Malaikat Malikil Maut. Dia nampak kat situ. Wala adri mata ya'tini. Dan aku tidak tahu bilakah dia akan mendatangiku. Aku tak tahu. Tetapi dia cari aku nah, dia akan datang. Fashta'adtu lahu kal arus, maka aku bersedia baginya seumpama seorang pengantin tazifu ila manzili zawjiha, yang sekira-kira ketika itu bersedia berarakan kepada rumah suaminya. Pengantin perempuan. Macam mana pengantin perempuan apabila orang nak hantar kepada rumah pengantin lelaki? Macam mana persediaan? Macam mana? Dengan Masya Allah, Tabarakallah. Mesti yang pertama persediaan rupa sebaik-baik rupa. Pelus titik pun tak boleh ada. Ada titik mari selalu mau andan. Serup. Bro. Ada letak apa? Letak bedak selalu. Pelah. Biar licin semula. Sampai tahap tu pengantin. Dah, gicu ni.
Tak boleh, semua tak boleh. Sampaikan tak boleh. Yang paling celaka siapa tak boleh sembahyang. Itu celaka sungguh. Habis waktu, zuhur sampai asar. Bersanding pukul 12. Kenduri habis pukul 5. Orang duduk atas kursi tu jadi patung. Apabila jadi patung tak ada taklih dah dia kata. Bukan orang dah masa tu. Dia jadi patung dah masa tu. Tak kena sembahyang. Siapa tak sembahyang nak? Masya Allah. Lepas tu datang ustaz. Allahumma barakallahu lakuma. Berkatilah kamu dua-dua. Berkat apa? Sembahyang pun tidak. Apa nak berkat? Duduk di khalayak ramai. Mana keberkatan? Iya lebih-lebih. Untuk siapa? Untuk suami. Suami tak tengok. Suami tengok situ. Dia pun tengok situ. Siapa tengok dia? Kita. Yang nombor satu, Pak Imam tengok. Sebab dia doa duduk paling depan. Barakallahu lakuma. Comel. Dia nombor satu. Tak payahlah bersanding depan ramai-ramai. Tetapi kita beritahu sahajalah. Nak buat tu tanggung sendiri. Kalau ulama kata haram, dah kita lebih bijak daripada ulama. Buat, nak buat macam mana? Nah, tak payah beritahu pun kalau orang tu nak buat. Dia keras hati, dia buat juga. Apa tu dulu, sekarang lain. Tak apa buat. Hari ini sedap kamu berkata-kata. Tanpa ilmu pengetahuan. Akhirat esok-esok kamu tanggung. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. So siapa yang melakukan sebesar zarah kejahatan, kamu akan lihat. Hari ini sedap kamu bercakap. Hari ini sedap kamu bertahan. Sebab tidak ada orang yang boleh hujah dengan kamu. Kamu lah hebat, kamu itu hak kamu, orang nak tegur, kamu kata tak payah masuk, campur aku. Susah, tak ada orang berani dah. Sudah akhirat satu-satu Allah bangkitkan semula. Masa itulah baru menyesal sungguh-sungguh. Baru kita menyesal. Ya Allah, tempat saya tu, saya duduk ke atas ILP. Kalau ada kenduri perkahwinan kat situ, orang sewa dewan, macam itulah cerita dia. Sewa tu dah kat luar ni dah tak ada kisahlah kat luar. Kat dalam mesti ada manjangan, pelamin. Elok-elok kursi besar untuk dua orang pengantin untuk tempat pula mesti yang dapat dilihat oleh semua adiam tengok. Hari ni orang buat kerja. Dia tak ada dah, dia nak kira puas hati. Puas hati sekali sahaja seumur hidup. Dia tak kira puas hati akhirat tu, dia kira puas hati dunia. Kita pun dulu bersanding juga. Tak boleh nak elok. Nak bersanding juga. Cuma dalam bilik lah. Tu sahaja. Kalau nak juga, jangan kat ruang tamu. Beritahu. Nak juga, jangan kat ruang tamu. Dalam bilik, nak tolak. Tak apalah dalam bilik. Jadi letak keris juga kat sini. Nak ada keris juga sebelah. Jaga. Jadi orang berhias seumpama aku berhias. Sedia seumpama pengantin. Mesti dengan kelengkapan. Mesti dengan hantaran. Mesti dengan pakaian yang cantik-cantik. Dengan segala-gala sempurna. Kenderaan mesti ada, saudara mara mesti ramai. Tu tanda kemuliaan. Orang apabila saudara mara dia ada ramai, tanda orang tu mulia, orang tu baik, orang suka. Kita ramai ke saudara mara ketika tu. Kenapa sedia ni? Kenapa? Hendak dihantar ke rumah pengantin lelaki. Biar orang tengok hebat, sempurna, elok. Begitulah persediaan aku menghadapi Malikul Maut. Aku tunggu dia. Seumpama suara pengantin. Aku hias diri aku dengan sembahyang, banyak-banyak sembahyang. Aku hias diri aku dengan puasa sunat. Aku hias diri aku dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku hias diri aku dengan ibadat-ibadat yang lain. Dengan tuntut ilmunya, dengan apa dia ni cegah benda tak eloknya, dengan benci kemungkarannya. Aku hias segala-gala. Pelik apabila orang tengok seumpama pengantin, orang tak boleh nak komen. Perfect lah. Apa dia? Wedding of the year. Paling baik yang dia punya.
Aku pun seumpama itu, kata Hatim Al-Assam. Untuk siapa? Malikul Maut. Tak tahu bila dia nak datang. Tetapi bila dia datang, aku dah ready sungguh-sungguh dah. Sampai tahap tu, kata Hatim Al-Assam. Famata ja'a atlubu minhu ta'khir. Apabila datang kepadaku, aku tidak meminta daripadanya diperlewatkan tempoh. Tak ada nak minta lah. Kalau datang Malikul Maut, kalau bertemu dengan aku, kalau aku dapat berbicara, kalau dia minta macam mana, tangguh ke ataupun dah boleh ambil dah, aku tak nak tangguh dah, aku sedia sungguh-sungguh. Seumpama seorang pengantin hendak dihantar ke rumah bakal suami, nak tangguh lagi tak dah. Esok boleh esok. Esok apa kita dah siap dah ni. Tak sabar-sabar dah nak pergi ni. Boleh tangguh lagi. Dia tak sanggup dah. Begitulah kata Hatim Al-Assam. Aku sedia dengan Malikul Maut. Kalau ditakdirkan ajal aku hari ni, aku tak minta tempoh tangguh-tangguh. Aku dah sedia. Kita boleh sampai tahap tu. Nah, kalau orang kata kat kita, aku nampak mulai rasa-rasa pada banyak hari ni. Marah tak? Pasal cakap minta mu dulu mampu. Orang kata macam tu. Doa terus. Kenapa? Takut mati. Tidak orang sanggup terima. Hatim Al-Assam dia sedia sungguh-sungguh lah. Nak beritahu cukupnya dengan ibadah dari sudut zahirnya. Nak beritahu kemasnya dari sudut akidah dan percayaan. Nak beritahu eloknya dari sudut tata susila dan akhlak dia. Nak beritahu banyaknya ilmu dan amalan dia. Yang menyebabkan ketika itu, orang tersebut tak takut untuk menemui mati. Bahkan dia lebih gembira. Kenapa? Kerana bertemu dengan yang paling dikasihi, yang paling dirindui. Allah sendiri nak ambil dia satu. Yang kedua, bagi orang seumpama itu, mengapa dia tak minta tangguh dah? Tempat untuk dia rehat lah. Orang kata kamu kalau pecing boleh 3,500 sebulan. Kalau pecing sekarang tapi nak sambung khidmat lagi pun boleh. Tak nak dah, nak rehat dah. Orang yang tahu, orang yang sedia dengan kematian. Aku sembahyang tak payah dah. Nak kerja cari rezeki tak payah dah. Nak sibuk-sibuk nak cegah muka tak payah dah. Rehat. Bagi orang yang cukup amalan. Sebab tu mereka lebih suka. Anak isteri kamu, anak isteri aku, dia ada Tuhan. Yang memberi rezeki, yang menjaga, yang memberi keamanan, yang memberi keselesaan, yang memberi ketenangan. Bukan aku. Ada dah yang jaga dia. Ni kita sibuk. Kalau aku mati, siapa nak jaga isteri aku? Kalau kamu mati, siapa nak jaga kamu dalam kubur tu? Sibuk kita. Pusing kat orang lain. Pusing kat diri sendiri dahulu. Pusing kat diri sendiri dahulu. Ya Allah. Tapi kita masih tak gagah. Nak buat ibadat tak gagah. Nak bangun pukul 5 pagi tak gagah. Bangun-bangun. Bila iqamah baru bangun. Cepatlah rakaat pertama hujung-hujung. Tak gagah nak bangun awal sikit. Pukul 5.40 pagi subuh. Bangun awal sikit pukul 5 suku. Tak gagah. Sebab tidak ada yang menolak. Apa dia yang boleh menolak kita supaya kita rasa berkemampuan untuk lebih persediaan terhadap ibadah. Benda-benda seumpama ini, pahaman kita, ilmu kita, perkhabaran ulama dahulu, perkara-perkara yang diceritakan oleh Nabi, benda tu yang dapat menolak kita untuk melakukan ibadah. Kalau tak malas, seumpama wirid selepas sembahyang sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa malas, tak malas. Nak kat tangan saja, kat tangan pun bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ambil syarat. Habis malas. Rasa malas tu. Tak tegamak rasa nak bangun terus.
Lepas sembahyang ambil syarat lah. Tetapi kalau orang tu berfikiran lebih jauh, ya Allah malah pun inilah bekalan aku untuk aku bertemu dengan malaikat maut. Sabar sedikit. 5 minit. 5 minit baca Fatihah ke, nak baca ayat kursi ke kita kata. Tak, sekadar 5 minit. Kalau kita balik 5 minit, apa sangat nilai dia? Ada nilai. Kita rasa ada nilai ada waktu petang 5 minit. Tak ada apa-apa. Habis gitu sahaja. Seolah-olah sedikit pun tak bernilai 5 minit. Apa salah 2-3 minit sahaja guna doa sepatah dua. Kalau orang tu fikir, ya Allah malasnya, kenapa malas? Tapi tak apalah. Untuk menghiasi rumah aku di tanah perkuburan. Kalau orang fikir tempat tersebut walaupun malas, dia akan tahan diri. Kita sendiri pun malas juga. Bukan kata kat orang lain. Kita sendiri kadang-kadang apabila imam wirid. Tak kira semayang asar contoh. Asar orang masing-masing nak cepat. Tiba-tiba imam masuk ayat kursi. Ilahana ya Rabbana subhanallah. Rasa Allah subhanallah. Lambatnya rasa. Tapi tahan diri. Tak benar ni lah aku nak kutip di akhirat ni. Nak kata rajin tak rajin. Kalau betul-betul rajin dengan tasbih, tahmid, takbir, bukan sekadar selepas sembahyang. Masuk jalan kaki pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuk giau subhanallah, 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 subhanallah. Willy pun subhanallah lagi. Kalau rajin, nak beritahu, bukan rajin sangat tetapi paksa diri. Kenapa paksa diri? Fikir mati. Orang yang terus Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangun balik. Tanya dia, mu fikir tak mengenai kematian kubur? Kalau dia fikir. Orang yang kerja sampai malam, dia fikir apa? Fikir anak isteri kat rumah nak makan. Orang yang tak fikir anak dia lapar, dia tak kerja. Dia kerja malas, dapat 2-30 ringgit cukup. Orang tak fikir. Kalau dia fikir lain. Kalau dia fikir. Apa bersungguhnya? Sebab apa ni bersungguh sangat kerja? Anak aku kat rumah mulut ada 9. Campur mulut ibu dia 10. Campur mulut aku 11. Kalau aku tak kerja sungguh-sungguh, siapa nak beri makan kat mulut-mulut tersebut? Kalau orang fikir. Yang tak fikir, tu lah ibu main game kat cyber cafe. Anak 8 jam sehari anak tak makan. Kutip nasi. Tutik makanan yang jatuh-jatuh tu dalam metro tu, ya Allah. Anak umur 3 tahun, ibu kemarut dengan kafe, suami kerja, anak layang nak hilang boring. Sampai tahap anak 3 tahun minta makanan, ibu tak layan, sibuk dengan game ni. Game over, start semula. Main pula level 1, level 2, kakak. Over pula. Anak menangis lapar sampai tahap mana ibu tak layan, susu tak buat, tak ada, kutip makanan atas latar makan. Tuh manusia tak fikir akhirat, gitulah. Balhum adal, mereka jadi lebih berat daripada binatang. Binatang dia akan cari makanan untuk anak dia. Itulah keberatan, kebejatan ataupun kejahatan manusia itu. Betul lah kata Allah. Apabila mereka tak guna akal untuk berfikir. Telinga tak nak dengar nasihat-nasihat agama. Mata tak nak lihat benda-benda yang baik dan diambil pengajaran. Mereka itu akan menjadi seperti binatang. Bahkan mereka terlebih berat, terlebih sesat daripada binatang. Dia jadi kehidupan yang tak ada ambil kira dengan agama, tidak ada ambil kira dengan pahala dosa. Bahkan terkadang seumpama itulah binatang dia akan jaga dengan anak dia seumpama. Manusia tak jaga dah. Buang dalam tersapah. Tidak ada binatang yang buang anak dia seumpama itu. Dah, kucing dia jilat anak dia. Ayam dia jaga anak dia ni. Ular ke apa ke, kadang-kadang ibu dahulu mati. Patut kat ular nak selamatkan anak. Itu binatang. Manusia bila jadi, Masya Allah, tabarakallah. Faqala lahu Syakik, berkata Syakik, na'ma ma fahimtu. Sebaik-baik fahaman yang aku dapat. In amaltu biha najautu ana wa anta.
Kalau aku amal 6 perkara tersebut, najautu memang aku akan selamat. Selamat daripada fitnah dunia, najautu ana aku selamat. Kamu pun selamat kalau kamu betul dah. Betul dah yang kamu kata tu, kalau kamu amalkan 6 perkara selamat daripada fitnah dunia, kelalaian dunia, keseronokan dunia, maka betul dah apabila dengan 6 perkara ni diamalkan. Semuanya itu tidak menghalang kita daripada akhirat. InsyaAllah mudah-mudahanlah sama-sama kita ambil pengajaran pengiktibaran. Jaga-jaga sekali kita tengok semula isi dia. Aku banyak deki dengan orang lain. Ini tanda aku tak beriman dengan ayat Allah innamal mu'minuna ikhwah. Jaga-jaga sekali kita tengok, ya Allah, aku cari rezeki sampai melupakan dengan ibadah. Nak datang ke rumah Allah seminggu sekali. Seminggu sekali. Ahli sunat wal Jumaat. Semaya Jumaat dengan semaya hari raya. Tu sahaja ya Allah tabarakallah. Beratnya aku kena sibuk, terlalu sibuk cari rezeki. Sedangkan Allah dah beri dah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada suatu binatang yang melata di atas muka bumi melainkan diberi rezeki oleh Allah ke atasnya. Jadi tengok semula kita tengok. Cuba mudah-mudahan kita menjadi di kalangan orang-orang yang dapat menghindarkan diri kita daripada fitnah dunia yang cukup hebat, yang hanya segelintir sahaja di kalangan orang-orang Islam sendiri yang terselamat daripada cubaan tersebut. Wallahu a'lam ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada soalan? Baik, suatu tempat kenduri yang ada majlis bersanding. Yang kata ulama, kalau bersanding itu di khalayak ramai, dia buat kat ruang tamu yang orang semua boleh masuk tengok, ataupun buat di dewan, ataupun buat di halaman, maka ia ada unsur maksiat. Apabila ada unsur maksiat, gugur kewajipan menghadiri walimatul arus yang asalnya satu-satu saja jemputan yang wajib dihadiri apabila dijemput, iaitu majlis kenduri perkahwinan. Kalau ada beberapa perkara, yang pertama dengan benda seumpama itu, satu. Yang kedua, percampuran yang bebas lelaki perempuan, campur gaul. Tempat makan tu lelaki perempuan pun berhimpit-himpit kat sana. Dan yang ketiga, dengan diadakan perkara-perkara lara seumpama nyanyian, tarian dan sebagainya. Yang keempat, dikenakan dengan bayaran RM10, RM20. Orang panggil apa? Hadiah. Hadiah tu setengah-setengah tempat tu memang kena beri duit. Tu apabila jadi seumpama itu, maka gugur kewajipan hadir ke majlis kenduri tersebut. Kita tak pergi, tuan rumah tak boleh marah. Bahkan kata ulama, boleh lagi kita pergi ke sana, itu pun tengok keadaan afdal ataupun tidak. Kalau kita mampu untuk merubah kemungkaran, boleh kita pergi ke sana. Kalau tak mampu untuk kita nak ubah kemungkaran, itu kurang baik untuk kita ke sana. Boleh pergi lagi atas dasar silaturahim, atas dasar apa. Cuma kalau tak pergi, tidak berdosa. Itu sahaja. Kalau Kelantan, dia ada kat dia tulis hadiah ni, satu kenduri perkahwinan berarti kena beri duit, satu lagi kenduri kesyukuran berarti kamu mari makan sahaja. Yang kenduri kesyukuran tu wajib hadir, itu pun kalau persandingan tidak di khalayak ramai, manakala dengan pergaulan dijaga dan sebagainya.
Tetapi kalau sampai kad kenduri perkahwinan, yang ni paling tidak RM5, RM10 kena beri. Maka tak wajib hadir. Wallahu a'lam. Ya. Itu biasalah. Melayu. Dia bukan menyegarkan, dia Melayu. Dia suka pada adat, tidak suka pada agama. Agama tu menyegarkan dia di akhirat. Adat tu terkadang, bukan semuanya. Ya, terkadang adat yang tak baik tu jangan diikuti lah. Tapi oleh kerana kita ni orang Melayu yang kurang pengetahuan agama dan lebih kuat pegangan dengan adat berbanding agama. Itulah jadi seumpama itu. Nak larang pun tak dengar dah orang seumpama itu. Contoh minta maaf kalau di Negeri Sembilan. Tu memang mesti ada karaoke, mesti ada nyanyi-nyanyian. Kalau 3 hari lah. Tarian-tarian wallahualam. Tapi kawan saya 2 orang dah yang buat kenduri kat sana. Setiap kali pergi 200 meter dengar dah kong 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 200 meter tu. Allah nak makan nasi. Bisingnya. Dah lah tak kira siapa menyanyi. Perempuan nak menyanyi, pakaian pula tak jaga. Dia panggil apa? Bukan ronggeng, dia panggil apa? Saya lupa. Adalah tu. Nak buat macam mana? Tegur pun. Kawan saya pergi. Apa ni majlis macam ni? Gitu lah. Tahu Ustaz. Begitulah. Tak boleh buat apa. Kita dah beritahu tak wajib hadir. Manakala hadir belum tentu dikira berdosa. Tak semestinya. Paling tidak hadir atas dasar silaturahim. Takut-takut putus silaturahim pula. Dalam masa yang sama hati kita tetap tidak suka dengan apa yang dilakukan. Situlah paling tidak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.